السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan ini. InsyaAllah kita sambung pada ayat yang ke-26. Ini ayat yang ke-26 daripada surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Ayat 26 hingga ayat 30. Ayat yang ke-26, wahum yanhauna anhu wa yan'auna an. Mereka melarang orang lain dan mereka pun menjauhkan diri daripadanya. Tidak lain yang membinasakan mereka hanyalah diri mereka sendiri. Kalaulah engkau lihat ketika mereka ditegakkan di depan neraka, mereka berkata, wahai malangnya nasib kami, kalaulah boleh biarlah kami dikembalikan supaya kami tidak mendustakan keterangan-keterangan Tuhan kami dan supaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Bahkan ketika itu nyatalah bagi mereka apa-apa yang mereka sembunyikan semasa dahulu. Sekiranya mereka dikembalikan lagi ke dunia, nescaya mereka akan kembali pula mengerjakan perkara-perkara yang dilarang. Dan sesungguhnya mereka itu sememangnya pembohong. Mereka berkata, tidak lain hidup kita hanyalah di dunia, dan tiadalah sekali-kali kita akan dibangkitkan. Kalaulah engkau melihat mereka di hadapan Tuhan mereka, maka Tuhan bertanya, tiadakah hari kebangkitan itu benar? Maka jawab mereka, memang benar, demi Tuhan kami. Ketika itu Tuhan pun berkata, maka rasakanlah olehmu akan seksa disebabkan oleh kekufuran kamu semasa di dunia. Ini cerita mengenai orang-orang yang mendustakan Nabi SAW. Sambungan daripada ayat yang lepas, tuan-tuan. Ayat yang lepas ada beberapa orang yang mempertikaikan Al-Quran. Mereka berkumpul yang mendengar bacaan Nabi SAW. Abu Sufyan bin Harb, Abu Jahal, Amr bin Hisham, Al-Walid bin Mughirah, An-Nadar bin Haris, Utbah bin Syaibah, anak-anaknya Rabi'ah dan Umayyah, anak-anak Rabi'ah dua orang, Umayyah dan Ubay. Kedua-duanya anak Khalaf dan Al-Haris bin Am. Ya, di antara mereka berkata An-Nadar bin Haris, hai Abu Qutaibah, apa yang sedang dibaca oleh Muhammad? Maka kata Nadar, aku tak tahu apa-apa. Hanya yang saya lihat dia menggerakkan mulutnya, membaca dongeng orang zaman dahulu kala. Ya, An-Nadar ni pula orang yang banyak tahu tentang kisah-kisah yang lalu.
Lalu kata Abu Sufyan, aku berpendapat bahawa yang dibacakan oleh Muhammad itu benar. Kata Abu Sufyan pula. Abu Jahal kata apa? Bukan. Jangan sekali-kali engkau mengaku perkara itu. Kata Abu Jahal, lebih baik kita mati daripada mengaku apa yang dibacakan oleh Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat yang sebelum daripada itu. Jadi sambungan daripada ayat itu apa dia tuan-tuan ya? Ya, Allah Ta'ala kata apa? Mereka melarang orang, maknanya apa? Mereka yang disebutkan tidak cukup dengan mendustakan Nabi. Dan mereka ini kata bahawa Al-Quran itu adalah dongeng orang zaman dahulu kala. Malah, bukan itu saja. Mereka melarang orang lain daripada mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi SAW dan menjauhkan orang daripada Nabi. Jadi perbuatan inilah yang sangat terkutuk. Bukan mereka tak dapat hidayah. Mereka melarang orang lain juga dapat petunjuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah engkau melihat nanti mereka di hari kiamat. Jadi kemudian Allah Taala ceritakan apa? Nanti di hari kiamat. Ya, yang kau Muhammad akan melihat orang-orang musyrik itu ditunjukkan betapa ngerinya pemandangan api neraka. Lalu mereka kata apa? Alangkah malangnya nasib kami. Boleh tak kami nanti ya Allah nak balik sekejap ke dunia, kami jadi orang beriman. Tapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau mereka balik juga, samalah juga perangai dia. Tetaplah mereka tak beriman. Kalau mereka dikembalikan beriman, itu ayat yang ke-28. Ya, Allah Ta'ala kata kalau kamu balik nanti kamu akan jadi kufur juga, jahat juga. Itu sifat manusia tuan-tuan. Dia cepat lupa dengan apa yang dia cakap. Dan waktu sakit, Allah nanti dah sihat nak pergi masjid, tak juga tuan-tuan. Nanti kalau dah sembuh aku nak gitu, nak begini. Bukan semuanya dapat dibuat. Itu sifat manusia. Samalah dengan orang kafir ini, kata Allah Ta'ala. Nantinya kalau di hari kiamat dia kata nak minta kembali. Memanglah mereka nak minta kembali. Kalau balik kembali kat dunia pun mereka tetap apa? Mereka tetap tidak beriman. Dan mereka kata apa? Hidup di dunia ni, kat dunia je. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bibab'utsin. Kita duduk kat dunia ni dan kita tak akan dibangkitkan. Ini ayat-ayat orang yang mengingkari akan hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Yaitu ketika Nabi memberitahu tentang hari akhirat, sebahagian orang-orang musyrik, ya, ada yang berimanlah. Ya, orang yang mukmin diberikan pahala, sedangkan orang-orang kafir kata apa? Kita hidup kat dunia ni dan mati habis. Ini pemikiran orang-orang etis hari ini, sama aja. Tidak ada hari kebangkitan. Lalu mati sama. Jadi kalau mati dia sama dengan matinya katak, sama. Apa artinya kita dengan katak? Tak ada nilai. Tapi kita ni ada nilai. Sebab tu jangan mati katak, mati sia-sia. Kan? Ya. Peliknya, time tak ada kereta dia tak nak melompat. Time ada kereta tu dia melompat. Kadang-kadang kita rasa berdosa pula kan. Kesian tuan-tuan kalau balik malam-malam hujan kan. Dia pun keluar melompat-lompat. Time tak ada kereta kau tak nak lompat. Time kita lalu dia melompat. Dah mati. Kita rasa berdosa pula. Aku langgar katak ni macam mana. Kan? Ya Rab. Tuan-tuan tu kadang kesian. Baru ni kucing kami kat kampung. Abang ya, kita orang bela kucing lah. Kucing baik selalu masuk dalam rumah, main-main. Tiba-tiba mati tuan-tuan. Mati. Jadi saya tak balik kampung. Bang saya kata kucing dah mati, Allah mati. Dia pun hantar gambar. Masa dia nak ke bumi tu, nak ditanam tu dia hantar gambar. La ilaha illallah. Dikapankan kucing. Ada lagi gambar dalam poket. Dikapaskan kucing. Nak ditanam, lepas tu dia hantar gambar. Saya tak nak komen apa-apa lah. Sebab tu memang kucing tu baik dengan dia kan. Barangkali dia tak sampai hati nak tanam gitu aja. Yang peliknya boleh pula dia cari kain putih tu. Kan? Kesian.
Ya, Allahu Akbar. Ya, baik, tuan-tuan. Ya. Jadi kalaulah hidup kat dunia ni tak ada apa-apa. Jadi samalah kita macam haiwan. Ya, haiwan pun ya, dalam kitab Imam Al-Qurtubi kata, kalaulah haiwan tu tahu akan kematian macam kamu tahu, nescaya kamu tak akan merasa lemak. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau haiwan dia tahu akan kematian, dia tak lalu nak makan. Kata Nabi, kalau haiwan tu tahu akan ertinya kematian, dia tak lalu nak makan. Manusia, tak kira lah mati tak mati, makan. Ya? Makan sampai mati, tuan-tuan. Ya? Ada orang mati tak makan, ada orang mati makan sampai mati. Masya Allah. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim. Kalaulah engkau melihat mereka di hadapan Tuhan mereka. Nah, ini diceritakan pula orang-orang kafir nanti di hari kiamat dihadapkan di hadapan Allah dan ditanya, tidakkah hari kebangkitan ni benar? Kan aku dah cakap dulu, kata Allah Ta'ala, aku dah pesan dulu kat dunia akan adanya hari kebangkitan, tapi kenapa kamu tak percaya? Demi Tuhan kami percaya. Baru nak percaya, dah terlambat. Ya, orang-orang yang kufur dan ingkar ini, ya, di hadapan Allah Ta'ala barulah mereka nak menyatakan kebenaran. Ya. Lalu mereka diseksa disebabkan oleh kekufuran. Engkar, tak percaya. Ya. Itu golongan, utamanya golongan etis, ya, yang tak percaya hari kebangkitan. Tak percaya adanya alam ghaib. Tak percayanya ada alam barzah. Adanya seksaan kubur. Ya, itu penting dalam kata Imam Al-Qurtubi. Ini orang bukan kitab yang lain. Jadi bila orang meninggal ni, ya, bila orang meninggal ni tuan-tuan, cakap yang baik-baik. Ya, satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat, lalu jenazah. Orang-orang pun berkata khair, baik. Nabi pun kata wajabat. Lepas lalu lagi orang mayat. Ya, orang-orang pun berkata khair, baik. Nabi kata wajabat. Kemudian datang lagi satu jenazah. Ya, orang-orang berkata apa? Syar. Ini orang jahat. Nabi pun kata wajabat. Jadi Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, apa yang wajabat-wajabat ni? Kan? Lalu Nabi kata apa? Lalu jenazah orang berkata baik, wajabat. Maka orang tu pun dapatlah kebaikan. Lalu yang kedua pun dia dapat kebaikan, orang kata baik. Yang ketiga buruk sebab orang kata dia buruk. Lepas tu habis Sayyidina Umar jadi khalifah. Abul Aswad, seorang sahabat dia, duduk sebelah dia. Lalu jenazah. Lalu orang pun berkata khair. Sayyidina Umar pun kata wajabat. Datang satu lagi jenazah. Orang kata syar. Buruk orang ini. Sayyidina Umar pun kata wajabat. Lalu Abu Aswad tanya, apa yang wajabat ni? Aku dengar daripada Nabi. Ya, Sayyidina Umar tu dulu duduk dengan Nabi. Dia tengok orang lalu, orang berkata baik, maka jenazah ni baik. Kalau orang kata buruk, jenazah ni buruklah dia. Itu pada bab dalam kitab fiqh. Menyatakan baik kepada jenazah. Betul? Tuan-tuan, tu yang orang kita buat. Apa kata tuan-tuan tentang mayat ini? Baik. 3 kali dia tanya. Walaupun yang mati itu penyamun lanun. Selamat sikit kampung. Kan? Kalau tidak, sepejepun pun hilang. Kan? Tapi orang kata baik insya-Allah. Seorang sahabat tanya Nabi. Kata Nabi, kalau 4 orang kata, 4 orang Muslim
bersaksi bahawa orang tu baik. Bersaksi bahawa orang tu baik. Jadi yang nak menjadi saksi itu siapa? Orang yang boleh menjadi saksi. Kan? Sebab dia nak jadi saksi orang ni baik. Syarat jadi saksi apa tu? Tak melakukan dosa besar. Bukan orang fasik, bukan orang jahat. Orangnya solat 4 orang, kata Nabi, maka orang tu baik. InsyaAllah. Jadi sahabat ni tanya, kalau 3 orang macam ni Rasulullah? Kata Nabi, baik juga. Kalau 2 orang yang jadi saksi, baik juga. Dan sahabat ni kata, aku tak bertanya kepada Nabi kalau seorang. Kalau seorang dia tak tanya. Jadi kalau ada 4 orang, ada 3 orang, ada 2 orang yang baik menjadi saksi bahawa orang yang mati itu baik, insyaAllah. Tapi kalau ramai-ramai cakap, kan, apa kata tuan-tuan tentang mayat ini, baik, insyaAllah baik. Tubat tu tuan-tuan ya. Yang saya tak jumpa dalam kitab tuan-tuan, Wallahu ta'ala a'lam. Saya belum jumpa atau tak jumpa. Saya tak jumpa lagi. Ataupun belum jumpa. Yang orang kita, apa dia? Kalau nak bergerak tu, Al-Fatihah. Tak, satu lagi tapak. Al-Fatihah. Atau belum jumpa tuan-tuan dia punya dalil. Tapi orang kita nak buat ajalah. Tapi ada ulama yang kata, jangan buat lambat. Cepatkan dia ke kuburnya. Sebab nak dipercepatkan dia dapat balasannya sebab dia orang baik. Tu ada penyebab gitu. Wallahu a'lam. Tuan mana yang baik tu buat ajalah. Kan? Ya. Baik. Dulu saya tak ingat apa. Kan? Dia tok guru bila nak ustaz-ustaz ni, tok guru kita bila kebumikan mayat, apa kata tuan-tuan tentang mayat ni? Kita pun baik lah. Tak jumpa lagi dalil dia tuan-tuan. Rupanya memang ada dalil dia. Masya Allah. Bersaksi orang ni baik, insya Allah dia baik. Tapi kalau orang bersaksi dia yang jahat, Allahu Rabbi. Qad hasira alladhina kazzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan tentang pertemuan dengan Allah. Hingga bila mereka didatangi hari kiamat dengan tiba-tiba mereka berkata, alangkah malangnya nasib kami atas kecuaian kami di dunia. Sedang mereka ada memikul dosa mereka sendiri di belakang mereka. Alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan. Ayat ini mengisyaratkan bahawa akhirat adalah peluang untuk bertemu dengan Allah. Yang mesti diyakini. Tetapi orang-orang yang kafir mendustakannya. Oleh itu nanti di hari akhirat mereka akan mendapat kerugian. Kerana apa? Mereka memikul dosa mereka sendiri. Tak dapat nikmat. Itu rugi. Sebab apa? Tak dapat nikmat. Hatta idza ja'athumus sa'ah, hingga tiba-tiba datang kiamat. Mereka manusia ni kufur sampai datang kiamat baru mereka nak sedar. Tapi waktu itu sudah terlambat. Jangan sampai matahari terbit daripada barat, kata Nabi. Ya, kamu berdosa waktu siang. Malam kamu minta ampun. Kata Nabi, Allah Ta'ala buka kedua tangannya. Kerana Allah Ta'ala ada tangan. Ini isyarat bahawa Allah Ta'ala buka rahmatnya menerima taubat orang yang buat jahat waktu malam, siang dia taubat. Orang yang buat jahat waktu siang, malam dia bertaubat, Allah Ta'ala buka. Begitulah setiap hari, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala terima taubat orang sampai bila? Sampai matahari terbit daripada barat. Bila matahari terbit daripada barat, tutup dah peluang. Habis. Tapi waktu itu sudah terlambat. Kiamat ini datang baghtah. Apa maknanya? Secara tiba-tiba. Yang sangat cepat. Pada pikiran Allah, seperti lafaz ayat ini, sa'ah ini datangnya dalam masa sesaat atau jangka waktu yang sangat cepat. Seperti
Dalam Quran kata seperti orang menggulung kertas. Gulung kertas. Kejap lah. Habis. Terlalu cepat. Bukan macam cerita TV 2 jam. Tengok bangunan runtuh, air naik. Tu TV tuan-tuan. Ini cepat. Orang lipat baju tak sempat. Nak bagi barang kat orang tak sempat, dah kiamat dah habis. Cepat. Terlalu cepat. Baik. Jadi mereka berkata, malangnya nasib kami. Sesungguhnya rugilah orang yang tidak percaya dengan bertemu dengan Tuhannya. Sebab bila bertemu dengan Tuhan, Allah Ta'ala ini Maha Pemurah. Rahmatnya melimpah ruah di hari kiamat. Kepada siapa? Orang yang beriman. Orang yang tidak beriman ini, Allah Ta'ala cukupkan aja amalnya di dunia. Cukup. Dia tak akan balas lebih daripada itu. Kebaikan orang yang tak beriman, baiknya dibalas di dunia. Orang yang tak beriman, dibalas nanti selepas mati. Di mana orang yang tak beriman tak dapat apa-apa. Jadi sebab tu orang yang beriman kadang nak mati sakit, itu semua Allah Ta'ala nak bagi kebaikan. Sakit, kan? Nak diberikan pahala, nak ditinggikan darjat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi bersabda, yara ahlun nar manazilahum fil jannah fayaqulu ya hasratana. Penduduk neraka dapat melihat rumah-rumah kepunyaan penduduk syurga, lalu mereka berkata, alangkah malangnya nasib kami. Kata Imam At-Tabari meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, orang neraka tengok tempat tinggal orang syurga. Lepas tu dia kata apa? Alangkah ruginya kami. Dan kemudian wahum yahmiluna awdarahum, dan mereka itu memikul dosa mereka sendiri. Kata Imam Al-Qatadah dan As-Suddi, kata Imam Qatadah dan Imam As-Suddi, ada tafsir, orang-orang mukmin jika keluar daripada kuburnya akan disambut oleh sesuatu yang sangat halus, bentuknya lagi harum. Kata Imam Qatadah, orang mukmin bila dia bangkit daripada kubur nanti, ada sesuatu yang menyambut dia, yang tersangat halus tetapi berbau harum. Maka berkata, kenalkah Tuan siapa aku? Tuan kenal tak saya ni siapa? Orang mukmin kata, aku tak kenal kamu. Dia kata, akulah amal soleh yang selalu Tuan kerjakan. Silakan Tuan menunggang saya, kerana telah lama saya menunggu Tuan di dunia ini. Jadi amal soleh itu tunggu Tuan je. Dia bangkitkan pada hari kiamat, nanti dia dah tunggu Tuan dia. Macam mana bentuknya? Wallahu a'lam. Ayat tersebut dalam Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam ayat 85, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari kiamat kami himpunkan orang-orang yang takut kepada Allah sebagai utusan. Tapi ulama kata wafda ini utusan yang berkenderaan. Ada yang menyambut ni. Tuan-tuan, dan duta lah. Wafdu ni duta. Duta ni semua dah siap, tuan-tuan. Driver ada, kereta ada, dan rumah pun dah siap, tuan-tuan. Ada yang kawan pantai dalam, tuan-tuan. Baru berapa minggu dia bertugas di Ukraine. Sampai kat Ukraine kena bom. Dia pun balik. Baru ni saya tanya. Sebab saya pun pernah bertugas di sana. Bang, pejabat ada lagi? Pejabat ada lagi Ustaz. Tak kena bom? Tak kena lagi. Ada jaga lagi yang masih tunggu lagi. Tapi semua ahli-ahli kedutaan semua dah balik. Tak ada siapa yang nak tunggu. Tuan-tuan, wallahu a'lam. Baik. Adapun orang kafir ini, orang kafir bila keluar daripada kubur disambut oleh sesuatu yang sangat huduh bentuknya dan baunya busuk. Maka dia kata,
kenalkah Tuhan kepada saya? Orang kafir kata, aku tak kenal kamu. Akulah amal buruk kamu yang Tuhan kerjakan. Lama sudah Tuhan menunggangi saya di dunia. Ya, Tuhan menunggang saya di dunia, maka sekarang saya pula akan menunggangi Tuhan. Sebalik. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sedang mereka memikul dosa. Kemudian mereka akan pikul tadi barang yang buruk tadi, Tuhan tu jadi kenderaan. Orang beriman tak, kenderaan tunggu dia. Inilah yang disebut dalam ayat yang tadi itu. Kata-kata kiasan. Mereka disiksa oleh apa dia? Dosa mereka sendiri. Ya, mereka memikul dosa mereka sendiri yang berbau busuk itu. Baik. Ayat yang seterusnya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Afala ta'qilun. Tidak lain kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan gurau senda. Dan sememangnya akhirat jugalah tempat yang terlebih baik bagi mereka yang bertakwa. Tidakkah kamu berakal? Ketika orang musyrik berkata, yang tadi kan dikata tak lain hidup dunia ni di dunia. Dan kita tidak akan dibangkitkan. Ayat ini adalah apa dia? Jawapan kepada ayat tadi. Ya, kat dunia ni memang kamu anggap ni kat dunia ni la'ibu wa lahun. Kan orang kat dunia suka main-main dan suka buat benda yang tak berfaedah. Betul, tuan-tuan. Banyak benda tak berfaedah kat dunia ni. Kan, orang buang masa, kan, orang buang duit. Tuan-tuan. Buat macam-macam. Kan? Ya. Dan gurau senda dan permainan inilah yang kadang-kadang apa tuan-tuan? Melalaikan manusia. Betul tuan-tuan? Main catur sampai 3 jam. Belum checkmate lain. Tak checkmate. Datang malaikat checkmate ni mati dia. Lambat sangat checkmate. Mati tuan. Kan? Ada lagi apa lagi? Main. Kan? Itu baru main chess tuan-tuan. Orang yang panjat gunung berminggu-minggu nak panjat gunung. Allahu akbar, panjatlah tuan-tuan. Apa faedah? Allahu a'lam. Apa yang dia dapat dia je lah tahu. Betul. Lagi apa tuan-tuan? Orang apa? Main macam-macam permainan. Ya. Itu belum yang main judi tuan-tuan. Kan? Ya Allah. Judi ni bukan judi klasik tuan-tuan. Judi ni judi moden dalam internet tu. Kan? Judi elektronik. Ini judi lama orang tak main dah tuan-tuan. Main lagi teruk tuan-tuan. Raja kelawar, raja sepit, raja diamond. Tak ada rawut. Kan? Ni yang dalam elektronik tu. Habis duit beribu-ribu. Ya Allah. Ya? Betul? Walahun, gurau senda. Kan? Orang bergurau senda. Orang berhibur. Tuan-tuan, pusat hiburan. Dari dulu sampai sekarang tak habis-habis. Ya, hiburan, permainan, kan, gurau senda. Lepas tu apa? Allah Taala kata waladdarul akhiratu khairul lil muttaqin lil ladzina yattaqun. Hari akhirat jugalah tempat kembalinya yang lebih baik bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dunia ni bukan tempat main-main, tempat kerja. Sebab itu, bila mati baru dia berehat. Betul. Rahatan lana. Bila mati dia rehat. Kat dunia dia penat. Siang dia kerja, malam dia ibadat, baca Quran, tahajud. Ini lagi tuan-tuan ya, peluang yang kita duduk pada 10 awal Zulhijjah. Sampai Allah Ta'ala bersumpah. Wal fajr wa layalin ash wasyaf'i wal watr. Demi fajar.
Allah Ta'ala bersumpah. Fajar apa? Kata sebagian ulama para sahabat, ahli tafsir, fajar 1 Zulhijjah. Walayalin ashr. Dan malam yang 10. Malam 10 awal Zulhijjah. Bukan 10 akhir Ramadan. Ya. Dan yang genap dan yang ganjil. Yang genap 10 Zulhijjah, yang ganjil 9 Zulhijjah. Dan beribadat pada malamnya seumpama beribadat pada malam Al-Qadar. Masya Allah. Ada 10 malam sampai malam yang ke-10. Sama macam beribadat pada malam Al-Qadar. Ramadan 1. Itu pun jumpa tak jumpa. Kan? Betul tuan-tuan. Jumpa lah ustaz, tak dapat sudah. Kecewa kan? Ni 10. Dah tahu dah. Malam 1 sampai malam 10. Masya Allah. Pahalanya seperti orang beribadat pada malam Al-Qadar. Allahu Rabbi. Cuma tak ada tarawih lah tuan-tuan. Bayanglah sendiri, ibadat sendiri-sendiri. Dan siangnya berpuasa. Nabi berpuasa pada 9. Nampak tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi pahala kepada orang yang tak menunaikan haji. Orang yang menunaikan haji, dia tak disuruh berpuasa. Yang nak puasa, orang yang tak menunaikan haji. Jadi orang pergi haji dapat pahala, yang tak pergi pun dapat pahala. Masya Allah. Pemurahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari yang ke-8, hari panggil hari Tarwiyah. Hari yang ke-9 dipanggil hari Arafah. Hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala membebaskan terlalu ramai orang daripada api neraka. Jadi 9 Zulhijjah ni hari orang minta ampun. Berapa orang dah tanya saya, macam mana Ustaz kita wukuf 9 Zulhijjah kita tak sama dengan 9 Zulhijjah di Makkah? Tak ada, sana-sana lah, sini-sini. Jadi kita 9 Zulhijjah bila? Hari Sabtu. 10 Zulhijjah kita hari Ahad. Besok hari Khamis diorang mula bergerak ke Arafah. Mazhab kita. Tapi yang mazhab Maliki, dia akan pergi ke Muzdalifah dulu. Dia akan pergi ke Mina, Muzdalifah, baru dia pergi Arafah, nanti balik. Itu perbuatan Nabi. Nabi macam tu. Nabi pergi. Itu ada kepelikan sikit. Kalau tuan-tuan perasan tak? Kadang-kadang tuan-tuan jumpa dulu, kalau tuan-tuan masih ingat. Kalau kita nak pergi Arafah tu ada bas yang tak ada bumbung. Itu orang Syiah. Basnya tak ada bumbung, togel. Kita pun gelak. Apa punya pesen bas ni? Kan? Rupanya baru saya tahu. Itu orang Syiah. Wallahu a'lam. Bas dia tak boleh ada bumbung. Macam-macam. Baik. Jadi, duduk di hari yang paling mulia, hari yang untuk minta ampun kepada Allah. Puasa pada hari Tarwiyah, ampun dosa setahun. Puasa hari Arafah, ampun dosa 2 tahun. Masya Allah. Jadi dapat keampunan. Yang pergi haji, dia dapat keampunan. Sebab hari itu Allah Ta'ala bebaskan terlalu ramai orang daripada azab api neraka. Sampai syaitan merasa menyesal. Iblis ini menyesal dan berguling-guling di atas tanah. Dia ambil tanah, kata Nabi, dia tabur atas kepala dia. Terlalu sedih bila dia tengok ramainya manusia dapat keampunan Allah dan dia tak dapat. Macam nak? Tak dapat. Jadi hari yang paling baik di sisi Allah 9. Dan kemudian kita tebus lagi dosa kita dengan menyembelih haiwan korban pada hari Nahar. Dan jangan lupa tuan-tuan, dia tak boleh berpuasa. 10, 11, 12 dan 13. Panggil hari Tasyrik. Hari Tasyrik ni apa kata Nabi? Hari makan dan minum dan hari berzikir kepada Allah. Nabi sebut makan, minum, zikir. Jadi kalau nak buat kenduri, buatlah pada hari Tasyrik tuan-tuan. Betul. Ada zikir dan ada makan-makan. Jadi orang kita betul buat. Dan kenduri sana, kenduri sini.
Tuan pada hari tasyrik, betul ulama kita buat. Sebab tu kata Nabi, hari tasyrik ni hari makan, tak boleh puasa, hari makan minum dan hari berzikir. Tuan-tuan tapi telah pelik, zikir sikit makan lebih. Zikir sikit. Zikir 5 minit, makan setengah jam. Nasib baik setengah jam, makan berjam-jam. Itu kelebihan. Nak diberikan pahala yang besar pada bulan Zulhijjah ini. Ya, sehingga kan Allah Taala bersumpah. Ya, disebut dan walayalin ashr, malam yang 10. Itu bukan merujuk kepada 10 akhir Ramadan, 10 awal Zulhijjah. Masya-Allah. Baik. Jadi, di mana tadi? Jadi orang kafir ini dia akan menyesal dan kepada orang-orang yang beriman lagi apabila mereka nampak tempat tinggalnya. Bila nampak tempat tinggal yang cantik dan mereka minta air pada ahli syurga. Tak boleh. Tuhan melarang kami bagi kamu minum air. Kamu ada minuman kamu sendiri. Kami ada minuman kami. Itu besarnya nilai tuan-tuan. Iman itu. Dia akan mendapat kebahagiaan yang kekal abadi. Sebab orang beriman ni penatlah duduk atas dunia ni. Kan? Dia bekerja, dia berusaha, dia beribadat. Kan? Tapi ramai juga orang beriman ni bila tengok orang kafir relax ustaz. Tu orang kafir. Kan? Mati je tak dapat apa-apa. Kata Nabi SAW, orang yang beriman ini dia bila dia mati, dia seperti orang yang lepas daripada penjara. Berlari dia menuju ke syurga. Berlari dia menuju ke syurga. Orang yang mati syahid, dia minta izin Allah nak bagi tahu kawan-kawan dia yang masih hidup, matilah syahid. Allah Ta'ala kata, tak perlu bagi tahu, aku dah bagi tahu dah. Daripada Al-Quran, bahawa yang mati syahid itu tetap hidup dan diberikan rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang seterusnya. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. Memang kami tahu bahawa engkau sebenarnya berduka cita mendengar apa yang mereka katakan. Sesungguhnya mereka tidak mendustakan engkau dalam hati mereka. Tapi orang-orang yang zalim itulah yang mengingkari ayat Allah. Apa makna? Apa makna dia? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Dan kami tahu engkau sebenarnya berduka cita mendengar apa yang mereka katakan. Kata Imam As-Suddi, pada satu hari ketika Al-Ahnas bin Shuraik berjumpa dengan Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal bin Hisham dan berkata, "Hei Abul Hakam." Nama Abu Jahal ni banyak ada nama dia Amru Umar bin Hisham. Nabi berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kuatkan Islam dengan 2 Umar." Umar bin Hisham, Abu Jahal, satu Umar Al-Khattab. Nabi doa. Lalu pilihan Allah jatuh kepada Umar Al-Khattab. Yang satu lagi Umar bin Hisham, atau dipanggil sebagai Abu Jahal, atau orang panggil dia Abul Hakam. Abul Hakam. Abu Jahal, khabarkan kepada aku tentang Muhammad. Adakah dia benar atau bohong? Kerana sesungguhnya tiada seorang pun akan mendengar kata-kata kamu ini selain aku. Ni Abu Jahal, Abul Hakam, tak ada orang dah aku dengan kau. Aku nak tanya betul-betul engkau ni. Apa pendapat engkau tentang Muhammad? Betul ke Muhammad ni atau dia bohong? Kata Ahnas. Kata Abu Jahal, demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu orang yang benar dan dia tidak pernah berbohong. Tetapi kalau sekiranya urusan-urusan peperangan, pembahagian minuman, kawalan Kaabah, pemerintahan dan kenabian semuanya jatuh ke tangan Bani Qusay, Qusay, datuk Nabi.
Kan? Yang keberapa? Berapa yang ke atas tu kan. Ya. Maka apa lagi yang masih tinggal oleh suku-suku Quraisy yang lain? Kemudian Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Jadi sebenarnya, apa yang menyebabkan suku-suku Quraisy tadi melawan Nabi? Hanya dengan sebab apa dia? Dia tak nak bahawa semua urusan Kaabah itu dimiliki oleh Bani Hashim. Tuan-tuan, dia banyak lagi Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Kilab, macam-macam keturunan tuan-tuan. Bani Tamim, semuanya suku-suku Quraisy. Dia kata kalau semua dekat Bani Hashim, suku Qusay, yang lain ni dapat apa lagi? Sampai kenabian pun lahir daripada Bani Hashim. Jadi sebenarnya apa mereka tentang Nabi? Sebab kekuasaan. Sebab mereka dengki dengan apa dia? Pengaruh yang ada pada Bani Hashim. Tu je. Dia tak kata aku kata Muhammad ni tak pernah menipu. Kata siapa? Abu Jahal. Sungguhnya dia orang benar, dia tak pernah berbohong. Tapi kalau dah semua, sampai kenabian pun semua kat dia, apa lagi yang kita orang ada? Maka kata An-Najiyah bin Ka'ab, Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi. Kata Najiyah bin Ka'ab, Abu Jahal ni, Abul Hakam, dia pernah kata kat Nabi, kami tidak mentohmah kamu dan tidak mendustakan kamu. Tapi kami mendustakan apa yang kamu bawa. Macam mana tu? Tu dalam versi yang lain kata Muhammad, kami percaya pada kamu Muhammad, kami percaya. Tapi kami cuma tak percaya dengan apa yang kamu bawa. Macam mana tu tuan-tuan? Pening tak? Pening Abu Jahal ni. Dia nak kata macam mana ya? Dia nak kata apa lagi? Dia tak ada idea dah. Dia kata sebenarnya. Tak ada hujah. Muhammad, aku bukan tak percaya dengan kau Muhammad. Cuma aku tak percaya dengan apa yang kau bawa. Macam mana? Kan pening tu orang. Ya? Jadi sebenarnya dia apa tuan-tuan? Dia tak boleh nak mentohmah Nabi. Nak kata Nabi belajar. Orang Barat kata Nabi belajar dengan orang Yahudi. Habis Quran turun 13 tahun di Mekah. Mana Mekah ada orang Yahudi? Orang Yahudi semua kat Madinah. Nampak? Ia pun orang Orientalis ni nampak je hebat tuan-tuan. Sebab tu bila saya nak belajar di London tu, bapak saya marah sangat. Belajar kat sana nak jadi apa tu? Tuan-tuan ni. 7 tahun duduk sana dapat beasiswa tuan-tuan. Tak pergi. Kan? Bapak saya risau juga. Masa tu bujang tuan-tuan. Dapat Mak Saleh kacau budak ni. Tu yang paling dia takut. Kan? Seorang lagi sepupu saya belajar dekat Perancis. Habis dah. Saya cakap dengan makcik saya. Makcik jaga-jagalah. Kalau lepas ni dapat menantu mata biru. Weh, tak nak lah aku, dia kata. Tiba-tiba anak sepupu nak kahwin. Dia pun telefon. Dapat orang Perancis ke? Orang Amerika ke? Apa? Orang Jerman? Tak. Orang Kuala Kubu je. Nasib baik. Dia dah risau dah. Ya? Sama-sama belajar sana. Nasib baik. Sama-sama belajar sana, sama-sama balik. Kan? Orang Melayu juga kata. Baik tuan-tuan. Ada ramai kat kawan-kawan yang anak dia dapat SPM. Bagus-bagus kan. 8A, 9A. Oh, tak boleh Ustaz. Tak boleh ajak pergi hantar luar negara. Hantarlah. Besok boleh jalan luar negara. Tak boleh harap pula sekarang. Kata. Baik, tuan-tuan. Jadi, ayat ini adalah satu, apa dia? Ayat ini, penghormatan. Allah Ta'ala nak menghiburkan Nabi. Muhammad, kau jangan sedihlah dengan apa yang mereka cakap tu. Agar Nabi tidak bersedih atas sikap kaumnya yang mengingkari kenabiannya. Dan sebenarnya mereka mengakui bahawa Nabi ni orang betul. Orang yang benar, bukan pembohong. Dan diakui sendiri oleh sebahagian besar orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya mereka yang tidak mendustakan engkau dalam hati mereka, tapi mereka orang zalim kerana engkar. Dalam hati mereka tak kata Muhammad ni pembohong, penipu, tak. Tapi mereka tak ikut apa yang Nabi sebut. Itu orang-orang yang zalim. Orang yang menzalimi diri mereka, orang-orang yang jahat.
Mereka tidak menuduh engkau dan mereka percaya kepada engkau, tapi mereka tidak beriman. Didorong oleh perasaan apa tadi? Dengki. Ada dengki kepada Bani Hashim. Pengaruh, terutamanya pengaruh daripada Abdul Muttalib. Dan kemudian turun kepada Abu Talib. Sebab tu bila Abu Talib ada, tuan-tuan, mereka tak pernah usik Nabi. Takut sangat. Mereka tak tahu pengaruh Abu Talib. Mati saja Abu Talib. Dalam kitab tarikh, mati aja, hari tu Nabi dah kena baling batu. Nabi kena baling batu bukannya dekat Taif. Mati Abu Talib, ya orang dah baling batu dekat Nabi. Dan Nabi terpaksa cari pelindung. Kan? Penaung dia. Selama ni mereka segan dengan Abu Talib. Dan biar Abu Talib tak ada. Tu. Dia Mekah ini, dia punya sistem dia pelik sikit. Dia tak ada seorang yang dilantik menjadi ketua, tapi mereka ada mesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu berhampiran dengan Kaabah. Darun Nadwah ni macam parlimen dia lah. Pembesar-pembesar daripada suku-suku dia ni akan bermesyuarat. Dia tak ada satu puak yang berkuasa penuh, tak ada. Dia membahagi-bahagikan kuasa kepada puak-puak yang tertentu. Jadi jangan ada satu puak yang lebih. Ya. Bila kenabian tu datang kepada Bani Hashim, ni lebih. Ni Bani Hashim ni lebih ni. Sebab dia ada hak kenabian. Yang lain tak mengaku. Dan urusan ini dia buat, urusan ini dia buat, urusan ini dia buat. Dan mereka selalu bermesyuarat di Darun Nadwah yang terletak, sebenarnya Darun Nadwah tu terletak dekat dengan Kaabah. Tempat kita tawaf. Tu dulu ada binaan, dulu zaman jahiliyah. Dia ada dia punya parlimen dia. Tak. Bani Sa'ud ni tahun 17. Tahun 17. Ya. Dia yang muncul ini bukan Bani Sa'ud dulu. Yang muncul adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dia melihat kaumnya rosak, lalu dia mempunyai pandangan dia sendiri macam mana nak menyelesaikan masalah yang syirik, yang macam-macam perosakan itu. Lalu dalam dakwah dia berjumpa dengan Bani Sa'ud. Lalu mereka berikat setia. Sa'ud akan jadi pemerintah. Golongan yang ini, Muhammad dan keturunannya akan menjadi ulama yang menasihati pemerintah. Lalu mereka pun menggerakkannya dengan usaha menjajah menguasai daerah-daerah yang lain. Masa itu Mekah pada abad ke-17 dikuasai oleh Turki Osmaniyah yang meletakkan wakil-wakil dekat situ. Ya, pemerintah-pemerintah dari kalangan Bani Hashim diletakkan dekat situ. Tapi kuasa pemerintah pada Turki Osmaniyah. Lalu sentiasa berperang. Bani Sa'ud ini dengan Osmaniyah ini selalu berperang, merebut Hijaz. Hijaz ini Mekah dan Madinah. Sampai kepada hampir-hampirnya perang dunia yang pertama. Waktu itu Inggris nak menguasai seluruh wilayah itu. Ya. Inggris sudah menguasai negeri-negeri kecil di Teluk Parsi. Lalu dia menghantar T.E. Lawrence, panggil Lawrence of Arabia, sebagai perisik kepada Inggris dan memberikan bantuan kepada mana-mana kabilah yang nak menentang Osmaniyah.
dengan bekalan senjata semua. Dan sampai kepada Perang Dunia yang pertama. Apabila Turki duduk sekali, dia sekali dengan Austria-Hungary, sekali dengan Jerman. Satu pihak, Perancis, Rusia, Inggris. Satu pihak. Lalu dihasut untuk menghancurkan khilafah. Sebelum itu, kan, perisik-perisik ini membuat perjanjian agar suku-suku kabilah Arab yang memerintah ini mengkhianati Khalifah Utsmaniyah dan memberi sokongan kepada Inggris. Minyak baru jumpa waktu itu, hanya beberapa tahun sebelum itu. Kan? Jadi sebahagian daripada Syarif Makkah itu dibuat perjanjian dengan Inggris. Nanti kalau Inggris menang, Turki kalah, dia akan jadi raja seluruh Arab. Nama perjanjian itu tak Sykes-Picot, apa lebih kurang begitulah. Pelupa orang. Tapi yang saya ingat Picot lah ujung. Syarif Makkah ini akhirnya bila menang, tak. Mesir pada waktu itu tetap diberikan kepada Khadawi Mesir. Gubernur-gubernur Mesir dulu yang menjadi pemerintah kepada Turki tetap. Maka tu yang raja Fuad, kemudian Raja Farouk yang digulingkan oleh Jamal Abdul Nasir. Raja Syarif Hussein ini, dia nak jadi raja, tak boleh. Sebab Hijaz dah diberikan kepada Saud yang menyokong Inggris menentang Utsmaniyah. Khianat dia kepada khilafah. Dalam bahasa kasar. Kan? Ini off record tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tak off record. Tuan-tuan boleh tengok dalam buku sejarah yang ditulis secara jelas. Ya? Lepas tu, Syarif Hussein ni, dia nak jadi raja kepada seluruh Arab. Inggris tak bagi. Bahaya. Bila seluruh Arab itu bersatu. Cuma dia bagi mana? Sebab Hijaz tempat dia dah diambil oleh keluarga Saud. Diberikan kepada keluarga Saud. Jadi Inggris bagi dia apa? Syria, Jordan dan Iraq. Kepada keturunan Syarif Makkah tadi. Hashimiyah, Bani Hashim. Akhirnya, Syria di bawah Hafiz al-Assad menumbangkan raja. Habis raja. Syria habis. Lepas tu, Iraq pun di bawah Pati Ba'ath. Siapa? Saddam Hussein. Menggulingkan raja. Habis raja. Yang tinggal Jordan. Keturunan daripada Bani Hashim Makkah tadi. Sebab itu nama rasmi dia Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Hashim tu, Bani Hashim. Itu yang tinggal keturunan daripada Mekah dan Madinah tadi. Dan Mekah dan Madinah tadi menjadi sekutu British sampai sekarang. Kan? Lepas saja dia dapat memerintah, terus dia tubuhkan, Amerika terus masuk, maka ditubuhkan syarikat Aramco. Dan berterusan pengaruh itu sampai hari ini. Tak boleh dipisahkan. Jadi mereka itu sebenarnya mengkhianati khilafah Utsmaniyah. Sebab dicucuk. Atas semangat apa dicucuk? Semangat nasionalis Arab. Kebangsaan. Bukan atas semangat Islam. Itu ya, yang digunakan oleh Barat dalam negara-negara Eropah Timur yang diperintah oleh Turki, Greece, Hungary, Romania, yang sebelah tu apa tu? Greece, Romania, apa? Itulah situ-situlah tu. Kan? Semua dicucuk untuk semangat kepada orang tu menentang Utsmaniyah atas semangat kebangsaan.
Ya, nasionalis. Akhirnya semua pecah jadi kecil-kecil. Habis. Dan tu asal kepada Bani Sa'ud yang hanya muncul pada abad yang ke-17 dan mendapat support yang besar daripada Inggeris. Tadi baru dia tu T.E. Lawrence. Orang panggil ada filem Lawrence of Arabia. Dan khianat kepada Turki Osmania. Hancur Turki disebabkan khianat daripada dalam. Semua nak merdeka. Akhirnya merdeka jadi negeri kecil yang ditanamkan pengaruh Inggeris. Ya, tu lagi lah daripada Kuwait, UAE, tu Bahrain, Qatar. Tuan, pengaruh Inggeris dan Amerika yang cukup kuat. Dan lebih lagi bila pengaruh Amerika hilang di Iran dan revolusi Iran tahun 79 menumbangkan Shah Iran. Bila Shah Iran tumbang, kebergantungan negara-negara negara-negara ini makin kuat kepada Amerika. Sebab Iran dah tak jadi sekutu Amerika. Dia dah jadi musuh nombor 1. Tapi peliknya tuan-tuan. Pelik. Dia orang, dia musuh nombor 1 kepada Amerika. Tapi kalau tanya orang Iran, negara mana yang kamu nak pergi, nak hidup? Dia tak boleh hidup dalam negara yang ketat. Macam, kata kami nak pergi ke Amerika. Pelik. Dia musuh, bakar bendera Amerika. Tapi kalau tanya dia, kau nak pergi mana? Kami nak pergi Amerika. Dan, tu pelik. Ya, wallahu a'lam. Lupa. Itulah dia cubaan manusia. Kata ulama, sebab tu manusia ni lahir kat dunia namanya insan. Daripada perkataan nisyan. Dia lahir kat dunia lupa. Lupa apa? Lupa dengan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu memang takdir Allah. Itu memang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia lupa, betul. Sebab tu dipanggil nisyan, insan. Samalah lebih kurang bahasa itu. Lalu siapa? Allah Taala tak. Dia nak ingatkan manusia. Nak ingatkan manusia dengan siapa? Maka diturunkanlah utusan-utusannya, iaitu para nabi. Nak ingatkan balik manusia. Bahawa engkau dulu pernah berjanji dengan Tuhan. Inilah, itulah. Allah Ta'ala ni nak bagi ingat manusia. Dia suruh datangnya utusan, para nabi. Bawa risalah. Nak mengingatkan manusia balik bahawa mereka ni adalah hamba Allah. Jangan lupa. Tempat nak dapat apa? Nak balik ke tempat asal, mesti beriman. Nah, dia ada yang terlupa. Itu dah memang hukum Allah Ta'ala begitu, tuan-tuan. Jadi manusia tak boleh nak salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang kami lupa, tapi ada yang mengingatkan. Tapi yang ingatkan tu dibaling batu, dibunuh dan sebagainya. Kan? Ni manusia. Ya, di dalam dia rasa dia tu cerdik dengan ada akal dia, tapi dia tetap tak dapat nak tahu benda di alam ghaib. Ni pengaruh sebenarnya. Orang benci agama ni pengaruh kesilapan, bukan kesilapan. Mereka benci kepada gereja Kristian. Bila Kristian memerintah, Eropah jadi apa, tuan-tuan? Eropah dipanggil zaman gelap. Dark Ages. Zaman gelap bila
Pelik dengan Islam. Bila datangnya Nabi, datang Rasul, orang Arab jadi satu tamadun yang hebat. Pelik. Kan? Dia pelik. Bila muncul zaman Renaissance, bila kerajaan Konstantinopel itu tumbang kepada Turki, itu ditandakan. Kita pun tak tahu kenapa dia letak tanda tu. Runtuhnya kerajaan Konstantinopel kepada Islam, itu zaman Renaissance. Zaman pembaharuan, Enlightenment. Kan? Suka-suka hati dia letak tanda gitu. Kan? Lepas tu tanya kenapa? Kerana ada ramainya ahli-ahli ilmu yang berpindah ke Eropah. Sedangkan ahli-ahli ilmu yang ada di Konstantinopel dulu belajar dengan siapa? Belajar dengan orang Islam. Di Pulau Sicily, belajar di Cordoba, di Andalus. Kan? Dia terlupa sejarah tu. Ini sejarah yang tidak, yang bukan sengaja, yang sengaja dipadamkan dan sengaja orang tak tahu. Pelik. Bila mereka memerintah, zaman gelap. Bila Islam memerintah di Baghdad, di Andalus, itu zaman keemasan Islam. Islam yang memberi tamadun pada dunia. Ni Islam yang memberikan tamadun pada dunia. Yang memindahkan hasil daripada tulisan orang Greek, Plato, Aristo, semua itulah. Apalah macam-macam lah tuan-tuan, saya pun dah lupa lah. Dipindahkan dalam bahasa yang boleh difahami dan dibuang yang karut-marut itu, dan buku itu tersebar di Eropah. Contoh, Canon of Medicine, Ibnu Sina, berabad dipakai di semua ada sumbangan orang Islam. Tapi benda tu dihapuskan apabila orang Eropah lebih maju daripada orang Islam. Dan sekarang kita terpaksa belajar dengan dia. Tapi dengan nilai yang sekular. Tahu nilai sekular tuan-tuan? Yang dunia dipisahkan dengan agama. Tapi dulu zaman Islam tak. Kita tak memisahkan agama dengan kehidupan dunia dengan akhirat. Jadi orang Islam sekarang bila dia belajar dengan Eropah, dia buang agama nak dapatkan dunia. Sedangkan orang Islam dulu maju dari segi dunia, tapi agama dia tak buang. Itu nilai yang terbalik. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan, jadi kuliah sejarah pula dah. Okey, jumpalah pula ujung bulan. InsyaAllah. Habis dah ayat ni sini. Mana tadi? Okey. Jadi kita sambung ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghdina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. محمد البسيط والقديم الشرف والأحد استقيموا واعتدلوا وترصوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan saf, rapat-rapatkan saf.
Gunakan saf yang di hadapan, para rapatkan saf. Yang ada di pembimbing dimatikan, insya